Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini kita akan belajar tentang perbandingan ayat majmuk komplemen frasa nama objek tepat dengan ayat majmuk komplemen frasa kerja. Mari kita lihat perbandingan ayat majmuk komplemen frasa nama objek tepat dan ayat majmuk komplemen frasa kerja. Ada 4 aspek yang boleh kita bandingkan kedua-dua ayat ini. Aspek yang pertama ialah kata kerja yang hadir. Aspek yang kedua, imbuhan pada kata kerja yang digunakan. Dan yang ketiga, fungsi klausa komplemen. Dan yang keempat, adakah ayat ini boleh menjadi ayat pasif. Aspek yang pertama, dalam ayat majmuk komplemen frasa nama objek tepat, kata kerja yang digunakan ialah kata kerja transitif. Apakah kata kerja transitif? Kata kerja transitif adalah kata kerja yang memerlukan objek ataupun penyambut. Contoh perkataannya menafikan. Menafikan apa? Menafikan perbuatannya. Perbuatannya itu dikatakan sebagai objek. Memaklumkan. Memaklumkan berita. Jadi berita itu dikatakan sebagai objek. Manakala ayat majmuk komplemen frasa kerja pula menggunakan kata kerja tak transitif. Apakah kata kerja tak transitif? Iaitu kata kerja yang tidak memerlukan objek. Kata kerja yang sudah mampu untuk memberikan maksudnya tanpa adanya objek ataupun adanya penyambut. Kita boleh juga katakan ia sebagai satu perbuatan yang dilakukan ke atas diri sendiri. Contohnya, berpandangan, berkata. Kita bina ayat. Dia berkata. Kan? Jadi, dia melakukan kata dirinya sendiri. Itu dia berkata. Baik, aspek yang kedua pula ialah imbuhan pada kata kerja. Dalam ayat majmuk komplemen frasa nama objek tepat, imbuhan yang lazim yang digunakan adalah imbuhan men. Manakala ayat majmuk komplemen frasa kerja menggunakan imbuhan ber. Aspek yang ketiga ialah fungsi klausa komplemen. Dalam ayat majmuk komplemen frasa nama objek tepat, klausa komplemen itu berfungsi sebagai objek. Manakala ayat majmuk komplemen frasa kerja pula, klausa komplemen itu berfungsi sebagai pelengkap. Dan aspek yang terakhir yang boleh kita bandingkan ialah adakah ayat majmuk ini boleh menjadi ayat pasif. Dalam ayat majmuk komplemen frasa nama objek tepat, ia boleh mengalami pempasifan ataupun menjadi ayat pasif. Kenapa boleh? Kerana ia ada objek. Manakala ayat majmuk komplemen frasa kerja tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kerana ia hanya ada pelengkap. Jadi, inilah 4 aspek yang boleh kita bandingkan antara ayat majmuk komplemen frasa nama objek tepat dan ayat majmuk komplemen frasa kerja supaya para pelajar boleh membezakannya dan boleh mengenal pasti yang mana satu ayat majmuk komplemen frasa nama objek tepat dan yang mana satu ayat majmuk komplemen frasa kerja. Mari kita lihat contohnya dalam ayat ini. Ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 dan ayat 2 ini merupakan ayat komplemen frasa nama objek tepat. Seperti yang kita katakan tadi, ciri ayat majmuk komplemen frasa nama objek tepat ialah mengandungi kata kerja transitif di sini. Kata kerja transitifnya ialah menafikan. Dalam ayat 1, dia menafikan bahawa dia melakukan perkara itu. Jadi, inilah yang dikatakan sebagai objeknya, iaitu objek tepat. Apakah fungsi objek tepat ini? Sebagai klausa komplemennya. Bagaimana kita katakan ia sebagai klausa komplemen? Kerana ia mengandungi kata hubung komplemen bahawa. Jadi apakah fungsi klausa komplemen ini? Sebagai objek. Apakah kata kerja yang digunakannya? Kata kerja transitif. Ini contohnya. Jadi apakah ayatnya? Dia menafikan bahawa dia melakukan perkara itu. Contoh yang kedua, mereka memaklumkan bahawa keputusan pertandingan itu adalah muktamad. Jadi, memaklumkan ialah kata kerja transitif. Yang ini, klausa komplemennya, bagaimana kita tahu? Kerana adanya kata hubung komplemen ini, bahawa. Dan apakah fungsi klausa komplemen ini? Sebagai objek. Baik, kita lihat pula, kita bandingkan dengan ayat komplemen frasa kerja. Ayat ketiga, dia berpandangan bahawa pandemik COVID-19 akan berakhir pada bulan November 2021.
seperti yang dikatakan tadi, iaitu kata kerja tak transitif hadir dalam ayat komplemen fasa kerja. Inilah yang dikatakan sebagai kata kerja tak transitif. Dan ini pula ialah klausal komplemennya, iaitu berfungsi sebagai pelengkap. Ayat keempat, dia berkata bahawa masalah itu sudah selesai. Okey, lihat ini ialah kata kerjanya, iaitu kata kerja tak transitif. Yang ini pula ialah klausal komplemennya. Bagaimana kita tahu klausal komplemennya? Adanya kata hubung bahawa. Baik. Cuba anda lihat betul-betul jadual ini. Bagaimana kita nak namakan ayat majmuk ini, iaitu ayat majmuk komplemen fasa kerja ini, dinamakan berdasarkan kata kerja yang ini. Anda boleh lihat, iaitu ia tidak mengambil namanya daripada klausal komplemen ini. Ia diambil namanya daripada kata kerja tak transitif, iaitu dikatakan sebagai ayat komplemen fasa kerja, iaitu mengambil daripada fasa kerja yang menjadi pangkal kepada predikatnya. Manakala ayat komplemen prasarana objek tepat dinamakan ataupun diberikan namanya sebagai ayat komplemen prasarana objek tepat berdasarkan klausa komplemennya ini. Jadi itulah yang boleh kita lihat tentang perbandingan ayat komplemen prasarana objek tepat dan juga ayat komplemen fasa kerja dengan melihat contoh-contoh dalam ayatnya. Seterusnya marilah kita lihat perbandingan yang terakhir, aspek yang terakhir dalam perbandingan ini, iaitu ayat komplemen prasarana objek tepat dapat dijadikan sebagai ayat pasif. Dalam bahagian atas ini, para pelajar boleh lihat ia merupakan ayat aktif. Apakah ayat aktif? Iaitu pelaku berada pada bahagian hadapan dan objek berada pada bahagian predikat. Di bawah ini ialah ayat pasif. Kenapa kita katakan dia pasif? Iaitu kita mendepankan bahagian objek ini. Objek ini kita letakkan di hadapan, iaitu telah mengambil alih tugas subjek asal untuk menjadi subjek, dan subjek asal pula, iaitu subjek asal yang ini dia telah berubah berada pada kedudukan predikat. Okey, sekali lagi. Kenapa kita katakan dia pasif? Iaitu objek ini, objek telah mengambil alih tugas subjek asal. Apa subjek asal? Yang ini dia, subjek asal. Mengambil alih tugas subjek asal dan berada pada konstituen ataupun bahagian subjek. Manakala subjek asalnya ini pula berubah kedudukannya, iaitu berada pada bahagian predikat. Jadi dia itu kita boleh gunakan kata ganti nama dia juga, ataupun kita boleh gantikan dengan nya. Dan kita lihat di sini bahawa oleh itu optional, ia boleh digugurkan ataupun kita kekalkan sahaja dalam ayat pasif kata ganti nama diri ketiga. Ini contoh yang kedua, iaitu berubah daripada 2A menjadi 2B, objeknya bahawa keputusan pertandingan itu adalah muktamad, kita depankannya berada pada bahagian subjek, manakala subjek asalnya mereka kita ubah berada pada bahagian predikat. Jadi inilah yang dikatakan bahawa ayat komplemen prasarana objek tepat boleh dijadikan sebagai ayat pasif. Kenapa ia boleh dijadikan ayat pasif? Kerana ia mengandungi objek. Diharapkan murid-murid dapat membezakan antara ayat pasif dengan ayat songsang. Jadi kalau murid-murid boleh lihat, kenapa kita katakan ayat pasif itu bukan ayat songsang? Kerana ia masih lagi mengekalkan susunan ayat biasa, iaitu dalam ayat biasa, subjek berada pada kedudukan hadapan, predikat berada pada kedudukan belakang. Sekiranya kita songsangkan ia, maka predikat ini akan berada pada kedudukan hadapan dan subjek berada pada kedudukan belakang. Tetapi dalam ayat pasif tidak. Kita tetap mengatakan bahawa subjek di hadapan dalam ayat aktif, subjek juga tetap berada pada bahagian hadapan dalam ayat pasif. Itu juga dengan predikat berada pada bahagian belakang, maka manakala dalam ayat pasif, predikat tetap berada pada bahagian belakang, tidak mengalami apa-apa perubahan dari segi konstituen subjek dan predikat itu. Yang berubah hanyalah
objek. Objek didepankan. Subjek asal diletakkan pada bahagian predikat. Jadi itulah yang dimaksudkan sebagai ayat pasif. Dan ini berlaku dalam ayat komplement frasa nama objek tepat. Sekian sahaja untuk kali ini. Berjumpa lagi pada siri yang lain. Selamat belajar.